paling mendalam? Alamak, ringkaskan soalan tu. Tak tahu. Berpuas hati dengan apa yang ada. Keluarga. Itu saja yang kita miliki. Wang, kerjaya. TV. Saya tak dapat hidup tanpa TV. Kasih. Kasih dikasihi. Makanan. Hierarki Maslow terhadap keperluan adalah tentang Kami pernah seks, bincangkannya. makanan. Kasih. Kasih sayang. Bagi saya makanan. Kasih sayang kedua. Kasih. Kasih. Dikasihi. Rasanya ia kasih. Saya akan beritahu bila saya tahu. Kasih adalah perkara terbaik di dunia. Iman Kristian adalah tentang kasih. Bagi saya, sinonim Roh Kudus ialah kasih. Kasih adalah tujuan hidup kita. Roh Kudus mengerjakan dan membawa kasih ke dalam hidup kita. Setiap orang Kristian didiami oleh Roh Kudus. Paulus berkata, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun bukan setiap orang Kristian dipenuhi Roh Kudus. Paulus menulis kepada orang Kristian di Efesus, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bahasa Yunani asal yang digunakannya mempunyai maksud berterusan. Maksudnya terus dipenuhi berulang-ulang kali. Kita boleh menjadi Kristian namun tidak dipenuhi Roh Kudus. Kadang-kadang saya gunakan analogi ini. Kami ada cerek lama berlampu. Lampunya sentiasa marak. Apabila dipanaskan, cerek itu berbunyi. Ada orang Kristian seperti cerek berlampu. Dan yang ada juga yang berbunyi. Perbezaannya boleh dilihat apabila kita bersemuka. Apa rasanya mengalami Roh Kudus? Semua yang Roh Kudus sentuh pasti berubah. Maka pengalaman Roh Kudus lazimnya membawa perubahan dalam perasaan, emosi dan cara kita menyatakan diri. Paulus menulis dalam suratnya kepada Efesus, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ia seolah-olah mengatakan kesan kedatangan Roh Kudus sama seperti kemabukan. Tapi ia adalah kemabukan yang istimewa. Ia membuat orang stabil, bukannya menggeletar. Memang normal apabila kita mula mendekati Roh Kudus. Reaksi kita ialah gelak ketawa, tangisan, melompat, keriangan, atau berbahasa roh. Orang mempunyai reaksi berbeza tentang idea dipenuhi Roh Kudus. Dalam kitab Para Rasul yang sebenarnya Sejarah Gereja Jilid 1, kita melihat 5 kejadian orang dipenuhi Roh Kudus. Antara 5 kategori orang, anda mungkin tergolong dalam salah satu kategori itu. Ada golongan yang ingin dipenuhi Roh Kudus. Anda mungkin pernah lihat atau dengar tentang orang dipenuhi Roh Kudus. Mungkin sekarang anda merasa, saya nak dipenuhi Roh untuk merasai kasih Allah. Seperti murid-murid pada hari Pentakosta, mereka menunggu dan berdoa, ingin dipenuhi. Inilah yang berlaku. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh. Jika anda ingin dipenuhi, anda pasti dipenuhi. Ada juga orang yang berfikiran terbuka. Anda mungkin berfikir, saya tak mengingininya, tetapi saya terbuka mencubanya. Dalam Kisah Para Rasul bab 8, ada sekumpulan orang Samaria. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar tanah Samaria menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Roh Kudus belum turun di atas mereka.
kerana mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Jika anda terbuka, anda boleh menerima Roh Kudus hari ini. Terdapat juga orang yang menentang tentang Roh Kudus. Anda mungkin berfikir, saya tak suka, saya tak tahu apa saya buat di sini, saya tak setuju dengan semua ini. Tiada sesiapa yang lebih menentangnya daripada lelaki yang menjadi Rasul Paulus. Apabila Stefanus, martir Kristian yang pertama, dibunuh kerana imannya, Saulus, iaitu nama lain Paulus, mempersetujui pembunuhannya. Kisah Para Rasul 8:3 berbunyi, Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan ke dalam penjara. Tiada orang yang lebih menentang berbanding Saulus ketika itu. Tapi dalam perjalanannya ke Damsyik untuk mengingatkan rumah ibadat Yahudi tentang orang Kristian, dia bersemuka dengan Yesus yang telah bangkit. Dia buta sementara. Allah berfirman kepada Ananias untuk mendoakannya. Ananias berkata, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Dia dapat melihat lagi. Dia bangun lalu dibaptis. Setelah dia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu, dia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan, Yesus adalah anak Allah. Dia menentang sepenuhnya. Kemudian menemui Yesus. Dipenuhi roh dan mula memberitahu orang lain. Yesus hidup. Yesus adalah anak Allah. Saya telah menemuinya. Saya mengasihi dia. Saya teringat Robert Taylor, 41 tahun. Dia seorang atheist yang pernah ke gereja sebanyak 4 kali. Perkahwinannya, perkahwinan kawannya dan 2 pengebumian. Dia seorang usahawan yang berjaya tetapi gagal dalam perkahwinannya. Dia meninggalkan isteri dan 2 orang anaknya. Ada sekali dia berurus niaga dan lelaki itu berkata, Robert, pernah tak awak berfikir untuk menyertai kursus Alpha di Holy Trinity Brompton? Dia menjawab, tak, saya seorang atheist. 10 hari kemudian, dia berniaga dengan klien lain dan dia berkata, Robert, pernah tak awak terfikir untuk menyertai kursus Alpha di Holy Trinity Brompton? Dia berfikir, itulah yang lelaki sebelum ini kata. Mungkin saya akan mencubanya. Dia pun menyertainya. Dia bertekad membuktikan semua ahli kumpulan kecilnya langsung tak berminat. Pembuka katanya pada malam pertama ialah, dengar sini, saya nyaris-nyaris mati kerana kanser pada usia 30 tahun. Saya dapati kehidupan sukar dan tak seronok. Apatah lagi dengan hidup abadi. Saya langsung tak mahu. Saya tak tahu apa kebaikan agama Kristian bagi saya. Katanya ia menyuramkan keadaan kumpulan itu. Bruce, pemimpin kumpulan itu berkata, itu sudut pandangannya menarik. Dia menyertai kursus itu sehingga ke hujung minggu. Saya masih ingat pada petang Sabtu itu, dia menemui Yesus dan dipenuhi dengan roh. Katanya dia merasakan sinaran terang. Dia duduk dan menangis. Katanya malam itu saya tahu saya telah jadi Kristian. Semua orang kata dia berseri-seri seperti kucing Cheshire. 2 hari kemudian, dia menceritakan apa yang terjadi kepada isterinya, Kath. Dia berkata, oh tidak, Robert, awak mula lagi. Dulu selam scuba, kemudian tenis, lepas tu berlayar. Sekarang ini pula. Awak pasti bosan nanti. Dia bertekad membuktikan bahawa kali ini berbeza. Isterinya berkata, okey Robert, jika ia membawa perbezaan yang benar, apa kata awak pindah balik dengan kami? 10 hari kemudian, dia berpindah balik dengan keluarganya. Anak-anaknya berfikir dalam kata-kata mereka, amat fantastik. Hidup Robert Taylor berubah daripada orang yang bertekad menentang seperti Paulus kepada penyampai berita tentang Yesus kerana dia telah dipenuhi Roh Kudus. Kumpulan keempat ialah orang jahil. Anda mungkin kata, saya dibaptis semasa bayi atau disahkan semasa kecil. Mungkin anda pernah atau kerap ke gereja. Tapi anda kata, saya tak pernah dengar tentang Roh Kudus. Kisah Para Rasul 19:1-6 mengatakan ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapati dia beberapa orang murid. Katanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Mereka menjawab, belum. Kami belum pernah mendengar Roh Kudus. Lalu kata Paulus, dengan baptisan manakah kamu dibaptis? Jawab mereka, baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang bertobat. Mereka harus percaya kepada Yesus.
Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan, turunlah Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Kumpulan kelima ialah golongan tak diduga. Anda mungkin berfikir, perkara begini tak mungkin berlaku kepada saya. Anda mungkin berkata, saya percaya alam rohani tapi saya tak warak. Dunia Perjanjian Baru dibahagikan kepada dua kumpulan, beragama, orang Yahudi, dan tidak beragama, orang bukan Yahudi. Orang Kristian pada ketika itu berbangsa Yahudi. Kebanyakan orang percaya mereka harus menjadi Yahudi sebelum menjadi orang Kristian. Orang bukan Yahudi tidak pernah dipenuhi roh dahulu. Tetapi seorang lelaki bukan Yahudi, Cornelius, menerima pesanan jelas daripada Allah melalui satu penglihatan. Pada masa yang sama, seorang Yahudi, Petrus, juga menerima pesanan jelas daripada Allah. Akibatnya, Petrus mengkabarkan Injil di rumah Cornelius. Sewaktu Petrus berkhotbah panjang, ia dihentikan tiba-tiba. Berdasarkan Alkitab, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang percaya dari golongan bersunat, iaitu orang Yahudi, yang menyertai Petrus tercengang-cengang kerana melihat karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa lain, walaupun orang bukan Yahudi, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Kita tak harus takut akan Roh Kudus. Saya mengaku pengalaman pertama saya akan hadirat Roh adalah keinginan ketawa yang tak dapat ditahan. Tapi saya faham, inilah gelak ketawa yang istimewa. Saya rasa seperti digoncang oleh Roh Kudus. Jika ada sesiapa merasa digoncang sewaktu mereka mendekati Roh Kudus, buat pertama kalinya, saya galakkan mereka merelakan, kerana Roh Kudus adalah roh sukacita, roh kebebasan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, kata Paulus. Rasul Paulus memberitahu kita pengalaman dipenuhi Roh Kudus adalah kasih Allah, iaitu kasih Allah untuk anda dan saya yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikurniakan kepada kita. Kita tak tahu apa yang berlaku, tapi nampaknya terdapat manifestasi fizikal kerana Petrus berkata, mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Mungkin apa yang berlaku sama dengan apa yang berlaku pada hari Pentakosta. Terdapat juga lidah api dan angin Roh Kudus. Apa yang dilambangkannya? Api adalah kuasa, kegairahan dan kesucian. Kadang-kadang apabila orang dipenuhi Roh Kudus, mereka mengalami sesuatu seperti api. Bukan api sebenar. Mereka kerap mengatakan, tangan saya rasa hangat. Tapi saya tahu ia bukan kerana suhu bilik ini. Saya suka kegiatan luar, jauh dari kesibukan, kebisingan dan pencemaran kota. Saya suka lambaian angin di wajah saya. Saya rasa bernyawa. Istilah Ibrani bagi angin sama dengan istilah nafas dan roh, ruah. Apabila Roh Allah menjamah seseorang, ia bagaikan nafas Allah memasuki mereka. Kadang-kadang terdapat manifestasi fizikal. Contohnya, kelopak mata yang mengedip, pernafasan kencang, ataupun rasa ditiup angin. Ia tak semestinya berlaku, tetapi ia harus dijelaskan sekiranya anda merasai hal seperti ini dan ingin tahu mengapa. Ia perkara biasa, ia sekadar manifestasi fizikal akan perkara mendalam yang sedang berlaku dalam hati anda. Bukan manifestasi itu yang penting. Apa yang penting adalah perubahan di dalam hati anda. Pengalaman kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati anda. Salib membantu kita memahami kasih Allah. Yesus mati demi anda. Itulah caranya anda mengetahui Allah mengasihi anda. Kita semua mahu disayangi, dijaga dan diingini. Anda mungkin kaya raya atau papa kedana,
tapi kita semua perlu dan mahu merasai kasih sayang. Kita merasai kasih Allah melalui Roh Kudus. Pengalaman ini membuat kita meluahkan kasih sayang kita kepada Allah dalam pujian. Kisah Para Rasul 10:46 mengatakan mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Pujian spontan adalah bahasa orang yang teruja tentang hubungan mereka dengan Allah. Saint Augustine berkata, memikirkan engkau, memikirkan Allah, menyentuh seseorang secara mendalam sehingga mereka tidak puas, sehinggalah memuji engkau. Sebab engkau mencipta kami untuk dirimu, dan hati kami tidak tenang sehingga berehat dalammu. Penyembahan adalah teras luahan kasih kita terhadap Allah. Orang di seluruh dunia menyembah dengan pelbagai cara berbeza. Penyembahan seakan-akan menyatukan pelbagai suara kepada satu simfoni. Menyembah bersama-sama memusnahkan halangan apabila kita berkumpul meluahkan kesyukuran dan keterujaan terhadap Allah. Penyembahan melibatkan seluruh diri kita, fikiran, hati, kehendak dan emosi kita. Saya berpeluang mengembara ke seluruh dunia, memimpin penyembahan dengan pelbagai budaya, konteks dan negara. Saya tak fikir ada jenis penyembahan yang terunggul. Kuncinya ialah menyembah dan memuji Tuhan secara nyata dan ikhlas. Yesus tak takut tentang kejujuran atau emosi. Dia menangis secara terbuka. Dia tak takut tentang penyembahan bersemangat. Dia mungkin berdoa dan menyembah sambil mengangkat tangan kerana itulah kelaziman orang Yahudi pada zaman itu. Malah, batu nisan gereja awal menggambarkan mereka mengangkat tangan sewaktu menyembah. Apabila kita mengalami kasih Allah melalui kuasa Roh Kudus, kita mampu menyatakan kasih dan kesyukuran melalui pujian. Kisah Para Rasul 10:46 mengatakan mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Setelah dipenuhi Roh Kudus, kita akan mulai menyembah. Ia luahan kelimpahan dari dalam. Sebab itulah penyembahan berkuasa. Ada kalanya kata-kata tidak memadai untuk meluahkan perasaan kita. Saya tak pasti jika anda pernah ingin mengucapkan terima kasih, tetapi tiada ungkapan yang mampu meluahkannya dengan baik. Kisah Para Rasul 10:46 berkata, mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Seolah-olah mereka menerima bahasa cinta baru. Mereka dapat meluahkan kesyukuran kepada Allah tanpa batasan bahasa. Ini juga berlaku dalam Kisah Para Rasul bab 2 pada hari Pentekosta dan juga dalam bab 19. Sebelum itu, saya ingin katakan bukan semua orang Kristian berbahasa roh. Ia bukan tanda orang Kristian atau tanda dipenuhi roh. Anda boleh dipenuhi roh dan tidak berbahasa roh. Tiada Kristian kelas pertama yang berbahasa roh dan Kristian kelas kedua yang tidak berbahasa roh. Kedua, ia bukanlah kurnia yang paling penting. Ia dibincangkan dalam Alfa kerana ia salah satu kurnia pertama yang orang alami. Petikan Alkitab paling terkenal dan sering dibaca di upacara perkahwinan adalah 1 Korintus bab 13 tentang kasih. Adakah anda perasan akan ayat pembukanya? Sekalipun aku berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Paulus maksudkan dua jenis bahasa. Pertama sekali, bahasa manusia, dan kedua, bahasa rohani. Tapi tanpa kasih, ia sia-sia saja. Beberapa tahun lalu, kami berada di hujung Minggu Alfa. Pada akhir sesi, masa diluangkan untuk mendoakan orang lain. Seorang bernama Penny Burnett berdoa untuk seorang wanita muda bernama Anna. Semasa Penny berdoa untuknya, dia kehabisan kata-kata dalam bahasa Inggeris. Jadi, dia mula berdoa dalam bahasa roh. Anna membuka matanya, tersenyum, ketawa dan berkata, "Awak berbahasa Rusia." Sebenarnya, Anna fasih berbahasa Rusia dan menyukai bahasa itu. Namun, Penny tidak tahu bahasa itu. Penny bertanya, "Apa yang saya kata?" Jawab Anna, "Awak kata, anak kesayanganku, anak kesayanganku." Itulah yang Anna perlukan. Dia tidak merasa Allah mengasihinya. Jika Penny memberitahunya, Allah mengasihi awak, dia mungkin tak percaya atau hanya berfikir
Baguslah. Hakikat dia mengatakannya dalam bahasa Rusia. Anak kesayanganku berulang kali dalam bahasa yang disukainya. Dan Allah menggunakan Penny untuk menterjemahkan mesej ini dalam bahasa yang disukainya. Ia amat bermakna bagi Anna dan mengubah kehidupannya. Kadangkala kita berdepan dengan bahasa manusia. Seseorang diberikan keupayaan luar biasa untuk bercakap dalam bahasa yang diketahui. Secara lazimnya, ia bahasa rohani yang tidak difahami. Dalam 1 Korintus 14:2, Paulus menjelaskan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Maksudnya ia cara meluahkan perasaan tanpa menggunakan bahasa yang anda ketahui. Ada seorang lelaki bernama Winston. Nama Cinanya ialah Kuat Chai, bermaksud lelaki licik. Dia seorang penagih candu. Saya memberitahunya tentang Yesus dan dia mula berdoa dalam bahasa roh selama setengah jam. Saya melihat dia melalui perberhentian dadah tanpa kesakitan. Apabila bayi dilahirkan, dia mula menangis. Apabila seseorang datang kepada Kristus, dia akan memberikan mereka bahasa yang baru untuk meluahkan semua yang tak dapat dinyatakan. Kita tahu bahawa kita tidak gembira, murung atau risau. Tapi kita tak selalunya faham punca ataupun cara meluahkannya. Sebab itulah mereka mudah meninggalkan ketagihan heroin tanpa kesakitan. Kerana semua perkara terpendam telah diluahkan. Bagaikan bayi yang berbicara melalui tangisan apabila dilahirkan, mengapa tidak menerima kelahiran baru ini? Konteks 1 Korintus 14 adalah penggunaan awam yang tidak terbatas. Paulus menegaskan, jangan terlalu kerap menggunakan kurnia ini dalam setiap kebaktian. Dalam kata lain, mereka terlalu teruja tentang kurnia bahasa roh sehingga daripada bercakap dalam bahasa yang dapat difahami, seseorang akan bangkit dan berbahasa roh. Dia berkata, lebih baik mengatakan 5 perkataan yang boleh difahami daripada 10,000 patah perkataan dalam bahasa roh. Katanya, tapi jangan melarangnya. Pentafsiran harus disediakan di tempat awam. Katakan, saya rasa inilah mesejnya dalam bahasa roh. Tapi secara persendirian, Paulus mendorong penggunaan bahasa roh. Katanya, aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Katanya, aku akan berdoa dengan rohku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Secara umum, berdoa dalam bahasa roh secara kedengaran harus dilakukan bersendirian. Malah bernyanyi dalam bahasa roh bolehlah aktiviti bersama-sama. Kita semua terlibat. Kita mendengar nyanyian satu sama lain. Bunyi yang indah terhasil apabila kita memuji Allah bersama dari hati. Saya gemar dan turut bernyanyi dalam bahasa roh. Saya tahu bahasa roh adalah kurnia roh. Ia adalah cara untuk melepasi rancangan, konsep, kata-kata dan had untuk berhubung dengan Allah secara rohani. Kurnia ini mempunyai sokongan semula jadi dalam puisi atau lukisan. Ada maksud tersirat di sebalik imejnya. Begitu juga dengan bahasa roh. Ia melepasi kata-kata dan kontur serta dibebaskan. Ia adalah pengalaman kebebasan. Ia alat yang berkuasa khususnya untuk rayuan, untuk mengakui kuasa ke atas situasi. Ia adalah kurnia khas untuk pemujaan. Mahukah anda dipenuhi Roh Kudus? Dalam pengalaman saya, terdapat 3 halangan. Halangan pertama ialah keraguan. Saya tak akan terima meskipun meminta. Yesus berkata dalam Lukas 11:9, saya berkata kepadamu, mintalah
maka akan diberikan kepadamu. Murid-murid itu mungkin berasa ragu. Dia berkata, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mungkin mereka berfikir, ya mungkin kawan, jiran atau orang di sebelah saya. Tapi bukan saya. Yesus pun berkata, setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, pintu dibukakan. Anda boleh bayangkan muridnya berkata, Okey. Halangan yang kedua adalah ketakutan. Okey, saya percaya saya akan terima. Adakah saya mahukannya? Apa yang akan berlaku? Kalau saya minta, adakah Tuhan berikan saya sesuatu yang teruk? Yesus berkata, bapa manakah jika anaknya minta ikan, akan memberikan ular? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di syurga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta daripadanya. Jika Anda meminta Roh Kudus, Dia tidak akan memberikan sesuatu yang dahsyat, tapi sesuatu yang menakjubkan, iaitu Roh Kudus. Halangan ketiga adalah kekurangan. Misalnya, saya tak layak, kehidupan saya bercelaru. Awak tak tahu. Memang betul saya tak tahu, tapi Allah tahu dan Dia mengasihi awak. Saya belum cukup matang. Saya baru saja menjadi orang Kristian. Saya boleh bayangkan Allah berikannya kepada orang Kristian yang baik atau matang, tapi bukan saya. Yesus tidak mengatakan, apalagi Bapamu yang di syurga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada orang Kristian yang matang atau yang baik. Dia berkata, apalagi Bapamu yang di syurga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta daripadanya. Apa kata kita memintanya? Kita akan menjemput Roh Kudus untuk datang dan memenuhi semua orang di sini yang mengingininya. Kita akan doakan doa yang ringkas. Datang Roh Kudus. Itulah doa yang paling purba di gereja. Inilah cara kita meluahkannya. Kita mengucapkannya dengan tangan terbuka. Tuhan, saya ingin menerima. Ini bertentangan, iaitu jangan mendekati saya. Ini ialah cara berkata kepada Allah, Tuhan, saya bersedia menerima Roh Kudus pada hari ini. Kemudian, kita akan mendoakan doa yang ringkas. Sekarang, datanglah Roh Kudus.